Generasi umat Islam sebenarnya sedang berada dalam kesedihan yang tak terperi selama 100 tahun. Sebab kita semua sedang kehilangan sesuatu yang sebelumnya adalah identiti terbesar diri kita. Selama 1300 tahun umat Islam bernaung di bawahnya. Ia adalah sepenting kad pengenalan diri umat Islam. Kita tak pernah tak memilikinya dan kita tak pernah terbayang akan kehilangannya. Tapi generasi kita sekarang cuma dapat mengenali benda ini dalam tulisan sejarah. Tahun 2024, tahun ini genaplah sudah 100 tahun kita kehilangan khilafah. Menurut ahli psikologi, kedukaan terdiri daripada 5 peringkat. Peringkat tak percaya diikuti oleh kemarahan, kemudian tawar-menawar, depresi dan akhir sekali penerimaan. Ketika berita bahawa khilafah jatuh pada 3 Mac 1924, ia pertama sekali diterima oleh umat Islam dengan rasa langsung tak percaya. Khilafah, kuasa politik dan keagamaan yang terbesar umat Islam sejak daripada zaman sahabat, tumbang, pupus. Mana boleh kami umat Islam masih ada? Macam mana benda ni boleh tumbang? Tak mungkin ia pupus. Syria, Palestin, Iraq semua bertanya soalan yang sama. Adakah orang yang memusnahkan khilafah daripada muka bumi? Kejutan ini selepas umat Islam sedar bahawa ia bukan ilusi, ia bukan khayalan, ia adalah realiti yang betul-betul telah berlaku, lalu diikuti dengan kemarahan. Orang Islam seluruh dunia, terutama sekali di India, marah dan membantah keputusan Parlimen Turki yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Umat Islam yang rasa mereka dikhianati lalu mendesak supaya keputusan ini dibatalkan. Tapi Parlimen Turki tetap berkeras dengan keputusan mereka. Lalu umat Islam membentak dengan mereka melancarkan sendiri usaha untuk menghidupkan kembali khilafah yang pada realitinya kini sudah mati. Gerakan menghidupkan khilafah ini kali ini dibuat di luar Turki sebab Turki sekarang dianggap sebagai pengkhianat utama umat Islam. Banyak pemimpin termasuklah bekas-bekas khalifah yang kini sedang hidup dalam buangan terlibat. Sultan Mehmed ke-6, Abdul Mejid Effendi, Raja Yusuf Maghribi, Sharif Hussein Mekah, Raja Amanullah Afghanistan, Imam Yahya Syiah dari Yaman, semuanya mahukan tampuk khalifah tersebut. Bagaimanapun tak satu pun daripada calon-calon ini mendapat sokongan yang cukup untuk ditabal menjadi khalifah. Kongres demi kongres khalifah dianjurkan tapi semuanya gagal. Sehinggalah umat Islam kemudiannya beransur kepada fasa depresi. Jati diri mereka punah ranap, mereka menganggap diri mereka tak berguna, ini sia-sia semua. Penjajah kami lebih hebat daripada kami mundur daripada segala aspek ideologi, teknologi. Kita tak akan menang terhadap mereka dan kita sepatutnya hanya ikut saja segala sistem mereka. Apatah lagi abad ke-20 sememangnya memperlihatkan umat Islam berada pada tahap yang paling memalukan dalam sejarah. Mereka dimakan hidup-hidup seperti lauk di atas pinggan, mereka seperti buih di lautan. Benar-benar seperti mana yang diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat menjentik hati apabila generasi baru sekarang ini menganggap bahawa konsep negara bangsa yang kita gunakan di lebih kurang satu dunia sekarang ini, di mana dunia setiap peta dibahagi, dilukis garisan-garisan di atasnya yang membentuk negara, di mana kalau korang lahir di dalam lingkungan garisan tersebut, korang adalah warga negara tersebut.
tersebut yang dipacu oleh nasionalisme generasi sekarang menganggap bahawa inilah sistem yang digunakan oleh manusia sejak daripada dulu beribu-ribu tahun lagi. Sebenarnya tak, adik-adik. Konsep negara bangsa ini sebenarnya adalah ciptaan moden, ia baru, di mana umat Islam, negara dan identiti kita adalah khilafah. Tapi kita sekarang nak bayangkan benda ni pun susah, tak terbayang. Itulah yang sedih. Jadi bila kita baca tentang satu insiden yang sangat besar dalam sejarah, mesti kita akan tertanya, kenapa jadi macam tu? Kenapa khilafah terakhir, khilafah Uthmaniyah, boleh tumbang secara total? Dalam sejarah Islam, walaupun ada beberapa kali khilafah ini kita anggap akan pupus secara sepenuhnya, macam ketika serangan oleh Mongol, tetapi ia mampu untuk bangkit semula. Tetapi tak kali ini. Kenapa? Sebenarnya sejarawan kata bahawa soalan ini sendiri salah. Sepatutnya kita tak tanya kenapa Turki Uthmaniyah boleh tumbang. Sebenarnya soalan yang patut kita tanya adalah kenapa Turki Uthmaniyah boleh bertahan dengan sangat lama. Ibnu Khaldun menggariskan teori 5 fasa jangka hayat sesebuah empayar. Fasa pertama adalah fasa pembentukan detik kelahiran sesebuah empayar. Bagi Turki Uthmaniyah, fasa ini bermula dari tahun 1299 sehingga tahun 1402. Empayar Uthmaniyah mula bertunas dan dikenali sebagai satu kuasa yang patut disegani di kawasan Anatolia. Ciri penting pada permulaan khilafah Uthmaniyah adalah pemimpin-pemimpin yang berkualiti dan berkarisma tinggi. Sultan pada ketika ini bukan saja menjadi ikutan pengikutnya, tetapi mereka juga adalah teladan bagi tentera empayar. Sultan Uthmaniyah itu sendiri mereka mengetuai secara langsung kempen-kempen perang. Kemudian datanglah fasa pergelutan kuasa dan persaingan sesama seteru, di mana satu fitrah ahlam, satu pemimpin tertinggi, dia tak nak berkongsi kuasanya dengan pemimpin lain. Maka berlakulah pergelutan kuasa dan peperangan sesama keluarga diraja. Fasa ketiga adalah fasa kegemilangan dan pengumpulan harta, juga dipanggil sebagai zaman keemasan. Bagi khilafah Uthmaniyah, fasa ini dicapai pada tahun 1444 sehingga 1687 Masihi. Sultan Muhammad Al-Fatih pada fasa ini berjaya menakluk Konstantinopel, kubu pertahanan terkuat di dunia pada ketika itu. Puncak kegemilangan Turki Uthmaniyah dicapai oleh antara sultan yang terhebat dalam sepanjang sejarah dunia, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang berjaya mengembangkan empayar Turki Uthmaniyah sebanyak 2 kali ganda, dan beliau menukarkan bandar Konstantinopel yang sebelum ini adalah milik Byzantine kepada pusat pemerintahan Islam yang terhebat pada ketika itu. Bila kamu di puncak dunia, kamu akan memandang rendah kepada setiap isi bumi. Dan inilah antara kesilapan awal yang berlaku kepada empayar Turki Uthmaniyah di puncak kehebatan. Mereka mula menganggap bahawa tamadun lain seperti Eropah di sana hanyalah ada kegelapan semata-mata. Tak ada apa yang mereka boleh belajar daripada tamadun-tamadun lain ini yang lebih rendah daripada mereka, dan tak ada apa yang mereka perlu takutkan. Beberapa teknologi tamadun-tamadun lain tidak diadaptasi seperti mesin pencetak daripada Eropah, dan ini berbezalah dengan jiwa dan semangat para salafus saleh yang mereka sangat-sangat aktif sebenarnya beradaptasi, mereka sangat aktif mengambil ilmu daripada tamadun lain. Pada abad ke-16, empayar Uthmaniyah mencapai batasan perkembangannya. Ia tak mampu lagi berkembang. Mereka yang sebelumnya paling terkehadapan dalam sains dan teknologi
mula ketinggalan. Perkara yang paling bahaya bagi satu empire adalah apabila kamu tak lagi nak menerima teknik-teknik baru. Sehinggalah Empire Uthmaniyah kemudian ditinggalkan habis oleh tamadun barat dalam sains dan teknologi, terutamanya setelah Revolusi Perancis dan Revolusi Industri di England. Mereka bukan saja tak mampu mencipta, tapi mereka gagal merespon balas ciptaan tamadun lain. Empire Uthmaniyah kini bukan lagi penguasa lautan, mereka ditinggalkan oleh pelayar-pelayar maritim barat. Sehinggalah tamparan terbesar berlaku kepada empire yang menganggap diri mereka tidak mampu untuk dikalahkan itu. Mereka mula kalah di dalam peperangan dan mereka mula kehilangan kawasan taklukan. Peperangan hebat Turki tamat pada tahun 1697 dengan kekalahan Turki Uthmaniyah kepada Holy League di dalam peperangan Zenta. Turki Uthmaniyah kemudian terpaksa menandatangani Perjanjian Karlowitz di mana mereka terpaksa menyerahkan tanah-tanah taklukan mereka kepada musuh. Sejarawan mengatakan bahawa inilah titik kemunduran Khilafah Uthmaniyah. Bermakna kita kini masuk ke dalam fasa keempat, fasa taklid. Fasa keempat sesebuah empire menurut Ibn Khaldun adalah fasa taklid, ikut-ikutan. Sama ada pemerintah ketika itu tak ada idea nak memajukan empire mereka, jadi mereka cuma ambil idea-idea, cara-cara daripada pemimpin-pemimpin terdahulu je, tak nak adaptasi apa-apa. Ataupun yang lebih teruk, mereka taklid, mereka mula mengikut musuh-musuh mereka. Mereka mula menganggap bahawa musuh-musuh aku ni hebat, dah mula mengalahkan aku. Jadi apa yang aku kena buat adalah aku kena tiru bukan setakat sains dan teknologi mereka, aku kena tiru gaya hidup dan sistem kehidupan mereka. Sultan Mahmud, bukan yang dekat Melaka tu, yang dekat Turki Uthmaniyah punya, tapi diorang kongsi nama sama dan dianggap sebagai sultan yang problem. Tak tahulah kenapa. Sultan Mahmud Turki Uthmaniyah ini yang mati pada tahun 1839 pernah dipanggil sebagai Sultan Kapih sebab dia antara yang awal dan antara yang paling radikal mengubah empire-nya ke arah pembaratan. Musuh utamanya adalah janggut panjang. Dia ubah kod pemakaian. Orang-orang Turki mula memakai fez, pakaian-pakaian kepala orang Greek. Seluar, kod, baju dan kasut barat mula diimplementasikan dalam identiti orang Turki. Dan dia adalah sultan yang pertama berpakaian orang barat. Pada era ini yang dipanggil sebagai era Tanzimat, banyak perubahan ekonomi, politik dan sosial yang dibuat hasil daripada impak langsung pertembungan dengan tamadun barat. Sistem kapitalis mula dibenarkan masuk berkembang. Kerakyatan kepada bukan Muslim dan bukan Turki mula menjadi lebih liberal. Dan ideologi nasionalisme Ottoman mula masuk dan berakar tunjang. Apa-apa pun negara kita yang mesti nombor satu, bukan umat Islam, bukan khilafah, negara. Inilah nasionalisme. Waktu ini juga muncullah gerakan untuk menumbangkan sistem kesultanan. Tapi belum lagi sistem khilafah, sebab sistem khilafah ini masih lagi dianggap sebagai berguna sebagai ikon dan lambang kesatuan umat Islam. Fasa kelima menurut Ibn Khaldun adalah fasa yang paling menyedihkan bagi sesebuah empire. Dalam fasa ini, pemimpin-pemimpin bersenang lenang. Mereka cuma nak habiskan duit kerajaan. Depa dah tak kisah dah pasal masa depan negara, sampailah negara itu mundur, diserang penyakit,
dan hilang. Sesuailah mungkin dengan gelaran orang Eropah ketika ini kepada Turki Uthmaniyah, iaitu sebagai The Sick Man of Europe, walaupun ada ahli sejarah yang membantah panggilan ini. Dan sebenarnya kan benda ni saya tengok sendiri. Dia sejarah ni lebih bagus kalau kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri dan bukan hanya pada buku-buku tulisan-tulisan. Iaitu bila saya pergi ke Turki, ke Istanbul. Sangat menarik. Kalau korang pergi ke Istanbul, korang memang kena pergi ke dua tempat ni. Satu adalah Istana Topkapi dan satu lagi adalah Dolmabahce. Topkapi adalah istana yang dibina pada ketika zaman kegemilangan Turki Uthmaniyah. Malah yang mengarahkan untuk dibina istana itu sendiri adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia memang penuh dengan motif-motif Islamik yang bila kita tengok kita macam yalah betul lah ni, inilah sepatutnya istana seorang khalifah, menunjukkan kekuasaan pemerintahan Islam pada ketika itu. Istana Dolmabahce ni pula dia dibina pada ketika Empayar Turki ni dah di hujung tanduk, iaitu bermulanya pembinaan pada tahun 1843 dan tamat pada tahun 1856. Tujuan pembinaan Istana Dolmabahce menggantikan Istana Topkapi ini adalah sebab Istana Topkapi ni dia dah tak style, dia dah tak berapa nak mewah, dah tak berapa nak power lah macam istana-istana monarki Eropah yang lain. Istana ni pula memang tak langsung macam istana yang kita expect yang dimiliki oleh seorang yang bergelar Sultan dan Khalifah Islam. Memang tak ada rupa Islam pun. Dia pulun habis style Eropah dengan hiasan-hiasan Eropah, gambar-gambar Eropah, perabot-perabot Eropah, emas yang bersadur di sana sini. Kos nak bina istana ni je dekat 1.9 bilion dolar nilai hari ini, iaitu bersamaan dengan lebih kurang 1/4 revenue mahsul hasil negara setahun. Nak buat istana raja ni sampai kena buat pinjaman daripada luar, sampai rosak ekonomi negara disebabkan hutang. Jadi bukanlah nak kata apa, tapi korang boleh bayangkanlah musuh-musuh politik sistem kesultanan, sistem beraja Turki ni, diorang nak dapatkan sokongan nak lawan sistem beraja, sistem sultan ni, korang mesti dah boleh fikir kan, mesti dah boleh tahu apa agaknya argumen hujah-hujah yang diorang bawa kan, nak jatuhkan sistem beraja ni. Mesti macam boleh bayangkan. Tak apa, hujah-hujah diorang ni kita cerita jap lagi sikit. Tapi formula fasa kelima tentang pemimpin-pemimpin yang lara ni dia taklah terpakai sepenuhnya, sebab ada sultan yang memang bagus. Contohnya macam Sultan Abdul Hamid II yang dia ni sangat alim dan sangat warak, dan dia cuba untuk mengislamisasikan semula Empire Turki Uthmaniyah ni. Dia nak menyatukan umat Islam dan dia nak memperkuatkan sistem khilafah. Sultan Abdul Hamid II ini bagaimanapun kemudian ditumbangkan oleh gerakan Turki Muda yang diketuai oleh Committee of Union and Progress CUP di dalam Revolusi Turki Muda. Diorang pergi arak tentera masuk dalam pusat bandar dan kemudian dia suruh Sultan, kau pergi belah. Tujuan awal penubuhan geng-geng ni memang tak lain adalah untuk menumbangkan Sultan Abdul Hamid II, dan diorang menggunakan slogan Equality, Fraternity and Justice. Macam pernah dengar slogan ni. Diorang nak kurangkan kuasa Sultan sebab diorang rasa Sultan ni authoritarian sangat. Tapi yang kelakarnya bila diorang ni jadi kerajaan, diorang ni pula yang authoritarian. Di bawah diorang, negara cuma hanya ada satu parti. Di bawah diorang juga berlakunya Armenian Genocide dan penghapusan etnik. Fraternity, Equality and Justice. Di bawah diorang juga, Turki Muda ni, diorang buat keputusan yang mendatangkan malapetaka yang paling besar kepada Empire Turki Uthmaniyah dengan diorang menyertai Perang Dunia Pertama di belah Jerman. Sedangkan tak
perlu pun sebenarnya. Diorang sertai gabungan dengan Jerman ni ialah sebab diorang ingat boleh menguatkan lagi empire diorang, terutama sekali nak lawan Eropah, nak lawan belah barat tu dan Balkan. Diorang ingat diorang boleh kembangkan lagi jajahan takluk kalau menang. Dan yang penting juga, diorang sebelum daripada Perang Dunia Pertama ni ada siri-siri perang yang diorang kalah teruk dan malu macam peperangan Balkan. Jadi lebih kurangnya diorang macam nak dapatkan maruah diri diorang balik sebagai satu empire. Tapi semua tu tak jadi sebab Turki kalah Perang Dunia Pertama, dan ini langsung menyebabkan Empire Turki Uthmaniyah hancur berkecai dan Turki dijajah oleh kuasa luar. Tapi pada tahun 1922, perang menuntut kemerdekaan dilancarkan oleh Grand National Assembly Turki menentang penjajahan Greek dan mereka menang. Ketua gerakan ini kemudian diangkat menjadi hero. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal ini kemudian pada tahun yang sama memansuhkan sultan daripada negara Turki. Kenapa? Sebab waktu tu sendiri memang waktu yang kondusif nak menjatuhkan sistem monarki ni. Dengan kejatuhan sistem monarki di negara lain macam Iran, Rusia dan Jerman. Dan gerakan nasionalis anti penjajah yang waktu tu diorang kuat dekat Anatolia, diorang ni tak puas hati dengan sultan di Istanbul. Sultan ni macam tak berapa nak sokong diorang sangat. Tapi orang Islam secara umumnya mereka masih lagi menyokong sultan dan khilafah. Jadi GNA ni diorang kena fikir cara macam mana diorang nak menjatuhkan sistem sultan dan kemudian khilafah ini dengan mendapat sokongan daripada orang Islam. Di sinilah golongan nasionalis Turki ni bijak tuan-puan. Kalau kita baca, diorang menggunakan argumentasi Islamik. Dan di sini jugalah berlaku perdebatan yang sangat menarik, iaitu antara ulama-ulama yang menyokong dan mempertahankan sistem khilafah dan kesultanan ni macam Rashid Ridha, dan ulama ataupun agamawan ataupun scholars lah yang memperjuangkan supaya sistem khilafah dan sistem kesultanan ini dimansuhkan. Wakil utama gerakan menjatuhkan khilafah ini adalah Ali Abdul Razak, merupakan ulama keluaran Al-Azhar yang kemudian Azhar buanglah dia ni. Puak nasionalis iaitu GNA ni kata bahawa sistem monarki, sistem beraja inilah ancaman sebenarnya kepada Islam. Dan diorang kata bahawa gerakan diorang inilah penyelamat kepada Islam. Tengok macam mana diorang main, macam mana diorang manipulate tu. Hujah diorang kata yang pertama adalah raja yang berkuasa mutlak ini diorang salah gunakan kuasa. Diorang suka hati je guna duit negara nak bermewah-mewah. Diorang baca tadi tu. Dan mereka kata ini menyalahi hukum Islam. Tapi lebih daripada tu, diorang kata bahawa sistem beraja, sistem monarki di mana raja lantik anak sebagai raja seterusnya, mereka kata ini bukan daripada sistem Islam. Diorang kata bahawa ini adalah bid'ah yang diambil daripada Pope dan tamadun Kristian. Diorang kata 4 khalifah yang pertama diorang ini dilantik secara lantikan dan bukan sistem anak beranak. Dan diorang juga serang perlembagaan Turki ketika itu yang kata bahawa sultan ini adalah sacral ataupun sacred, suci. Diorang kata ini tak syar'i, sepatutnya yang sacred, yang suci, yang memiliki kuasa mutlak, yang tak boleh dipersoalkan ini hanyalah Allah semata-mata. Ini antara hujah-hujah diorang. Bukan diorang main mansuhkan terus sistem khilafah tu, dia main dulu dengan kita punya kepala kan. Tapi dah pasti adalah dia punya hujah balas dia sesama ulama, terutama sekali oleh Rashid Ridha. Tapi hujah-hujah ini nampaknya kemudian berjaya, iaitu pada ketika 1 November 1922 sistem kesultanan dimansuhkan dan Turki kini bergelar Republik
Republik yang diketuai oleh ketika itu GNA. Sampailah kemudian Mustafa Kemal Atatürk yang merupakan Presiden Republik Turki ketika itu mengatakan bahawa khilafah dah tak lagi diperlukan. Nampak mainan dia? Sebab kerajaannya sekarang sudah cukup kuasa untuk mempertahankan syariat. Nampak lagi permainan dekat situ. Dia kata khilafah sekarang ni dah tak ada apa-apa kuasa. Entahlah siapa yang pergi cabut kuasa daripada sistem khilafah tu kan. Jadi disebabkan khilafah dah tak ada kuasa, macam mana dia nak mempertahankan Islam? Macam mana dia nak mempertahankan syariat je dok? Mustafa Kemal Atatürk. Ya, dia cakap dia berhujah macam ni. Pernah terfikir tak? Maka pada 3 Mac 1924, khilafah secara rasminya dibubarkan apabila undang-undang pemansuhan khilafah diluluskan dengan hanya cuma satu persidangan. Jadi akhirnya, adakah betul kerajaan Mustafa Kemal Atatürk ni memang betul-betul nak mempertahankan Islam, mempertahankan syariat, maka khilafah dah tak lagi diperlukan yada. Di bawah pemerintahan kuku besinya, dia memansuhkan menteri syariah, dia memansuhkan mahkamah syariah yang kemudian ditukar dengan undang-undang dan mahkamah sekular barat. Bukan tadi kau kata nak mempertahankan syariah ke? Apa kau buat ni? Dia buang khalifah sebelumnya, sampailah khalifah itu terpaksa hidup miskin, malu di dalam buangan. Dia mensekularkan perlembagaan negara dan dia membuang artikel 2 perlembagaan yang mengatakan bahawa Islam adalah agama negara. Dia tukarkan kepada Republik Turki yang merupakan negara sekular. Dia larang perkahwinan menurut cara Islam. Dia halang wanita Islam untuk memakai hijab. Yalah, sebab itulah agenda kebebasan. Yalah, betul lah tu. Apa lagi yang lebih bebas daripada halang perempuan untuk pakai hijab menurut tuntutan agama, ya dok? Sebelum ini apa saja sumpah dibuat dengan nama Allah, tetapi kemudian ia ditukar dengan nama Turki ataupun nama dirinya untuk bersumpah. Madrasah-madrasah dihentikan dan bangunan itu kemudian dibuat menjadi kasino dan pub. Dan yang mungkin paling famous, dia tukar azan kepada bahasa Turki. Sangat-sangat aneh dan sangat-sangat menggerunkan hati bila kita dengar azan. Dan banyak lagi polisi-polisi anti-Islam yang dia buat. Maka kesimpulannya, adakah betul dia nak mempertahankan Islam untuk gantikan khilafah? Memang taklah membongak je. Siapa yang percaya memang kena tipu hidup-hidup. Yang kau pergi percaya buat apa? Apatah lagi kajian mendapati bahawa Mustafa Kemal ini dia bukan berasal daripada orang Islam pun dan mungkin bukan beragama Islam. Maka kesimpulannya, adakah betul dia nak mempertahankan Islam untuk gantikan khilafah? Memang taklah membongak je. Siapa yang percaya memang kena tipu hidup-hidup. Yang kau pergi percaya buat apa? Apatah lagi kajian mendapati bahawa Mustafa Kemal ini dia bukan berasal daripada orang Islam pun dan